yang dimuliakan sebagai kuasa dalam masjid. Alhamdulillah wa hadirat mu'minin mu'minat sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan di saat ini untuk bertemu dan membicarakan isi kandungan agama ini, untuk kita menjadi orang yang benar-benar berpegang teguh dengannya dan menceritakan Islam ini kepada yang lainnya. Tuan yang dirahmati Allah sekalian, berusahalah seupaya yang boleh untuk mengamalkan agama ini, dan berusahalah seupaya boleh untuk menceritakan kepada generasi yang akan datang. Untuk kita sambung cerita Islam, isi kandungan Islam, penyelesaian Islam, kehidupan beragama ini kepada yang lain-lain. Tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kata pada Islam wasayaudu mari bagaimana pada batu balik apa. Bermula Islam itu nampak dagang, dan dia akan kembali dagang seperti mana dia mula datang. Dan percayalah orang yang hidup keadaan berdagang Islam itu. Betul Allah sekalian, pada satu ketika kita bawa hadis ini nampak negatif, sebab ialah dagang oleh Islam itu, jadi nampak orang tak pernah suka, nampak ni gerah sikit sambutan dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat secara positif, diuraikan oleh ulama, bermula Islam itu dagang. Nabi pergi setiap rumah cerita, beritahu orang tak tahu kan apa pelik ni, beritahu, dan Nabi beritahu, dan dia laris di kalangan orang muda-muda. Dia laris, Islam dilaris di kalangan hak muda-muda, dan orang muda-muda rasa nak dengar. Dia cemur, orang tua-tua duk hajar ni, wahala ni, sehari kena buat colok cocok sini, cocok ya, kena sebut begini, kena buat sembahan begini. Hak muda-muda ni berasa hak tengah celegah ni dia malas. Tiba-tiba datang Nabi cerita sesuatu yang baru, jadi laris Islam itu, sesuatu yang lain daripada yang dulu-dulu ni. Dan dilihat oleh Nabi itu tak ada cacat cenderanya. Kalau seronok orang ikut Nabi SAW. Dan Nabi kata akan balik jadi macam tu. Kita faham itulah, akhir zaman akan balik jadi orang akan suka dengan Islam. Walaupun dia dagang, dia lah satu produk yang jadi macam baru oleh Islam ni. Orang jadi nak dengar, jadi rasa nak tahu, jadi rasa nak buat, rasa Islam boleh menyelesaikan. Sebab dah cemuh dah dengan cara sekular ni tak selesai-selesai. Kapitalis ni lama dah, tak untung-untung dah nak buat TPPA pula. Hak kapitalis tu. Kamu yang dulu menganjurkan sistem Islam ditolak, menerima sistem kapitalis dalam perniagaan. Niaga apa semua. Tak untung-untung lagi ke? Nampak gayanya gagal. Maka ditambah pula teori PPA nak sebut orang payah. Entahlah, ini semua menunjukkan kegagalan dan demi kegagalan. Lama-lama orang cemur. Lama orang Malaysia ni buat maju oleh kelang begitu begini. Sampai aku rumah nak marmah, kata orang tua-tua. Marmah lah tak. Duk berasa pun duit nak boleh. Kau mahal. Ingat ke kau maju, kau murah. Entahlah, ini keadaan ni. Lama-lama kita cerita hak Islam. Kalau boleh muncul orang-orang muda, orang-orang Islam yang boleh amal cara sistem itu, kan? Cukup kita tunjuk dengan cara sistem bank Islam. Sampai Israel pun buat buka bank sistem Islam, kan? Cuma ditukar nama, tapi sistem yang dibuat lah. Sebab sistem bank Islam ni dia boleh bank duduk kekal, dia tak mengudu. Main dengan duk keluar bon, orang duk simpan sikit je. Yang dia buat keluar bon tu banyak orang duk terima pinjaman tu
orang tu background dengan dia apa habis. Kan? Apa tak ada duit awal simpan. Ini sistem kapitalis. Tentang rahimahumullah. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita berada di zaman yang insya-Allah Islam ini dagangan kita akan laris. Dagangan kita akan laris. Semua duduk di atas berpijak di atas tempat yang nyata insya-Allah. Jadilah kesian pada Islam. Nak cerita, nak laksana hukum hudud dah lah sikit-sikit je. Tu pun nak kena waktu parlimen ada yang bergaduh, riuh, berpecah banyak orang habis. Kesian ke Islam ni. Saya apa hukum itu? Nabi bawa berjuang di zaman musim maulid lagi ni. Berjuang begitu begini cerita boleh. Kita yang kemudian macam-macam cerita. Oh tak boleh sebut, oh boleh sebut, oh tak boleh buat. La ilaha illallah. Sama-sama orang Islam tu. Bodoh orang rasa. Membuat akidah Islam dah. Lu fikir tak? Terjadi bahan politik yang Allah. Sampai ada parti cocok habis. Allahu Akbar. Salah apa yang benda Islam ni kita beriman dengannya. Beza. Oh satu orang kafir tak sokong. Hai, kita dah baca setiap kali walau karihal kafirun. Benda baca apa raya-raya? Benda baca apa walau karihal kafirun? Walaupun dibenci oleh orang kafir Islam tetap liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Menzahirkan agama kulli semua sekali. Tuan-tuan rahmatullah. Jadi orang Islam yang jelas, yang sahih Islam ni tak payah hidup nak serah-serah jangan cakap ni Aduh, tuan-tuan rahmatullah. Okey. Baik, jadilah seorang kafir panjang. Tapi kita tu. Baik, tapi bab kita ni dia bukan bab ni, bab fiqh yang sentiasa ada gitulah. Ya, apa dia? Masih bab cerita kalau isteri nusyuz. Pusing kondom ada. Kita demo kalau demo deraka bagaimana? Masih lagi tajuk itu. Tak ada bini nak dengar elok. Baik, kalau demo deraka nak buat bagaimana kita? Nak pukul tak boleh, tak boleh pukul bagaimana kan? Baik. Dia sama boleh. Dengan dia dengar di bawah tajuk ketika berlaku nusyuz dan perpecahan yakni perceraian, apa hukum agama pada masalah tersebut. Berkata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ketika mengomentar maksud daripada hadis bahawa orang-orang yang baik itu tidak akan suka memukul isterinya, iaitu ini adalah suatu dalil yang kuat bahawa memukul isteri itu dibolehkan secara keseluruhannya, dan pokok yang membolehkan memukul itu hanyalah untuk mengajar isteri apabila didapati daripadanya suatu kelakuan yang tidak disukai oleh suami berdasarkan sang isteri mestilah mentaati suaminya. Pada asas kena faham pukul tu boleh, cuma orang hak warak hak bagus sungguh ni dia tak main pukul-pukul. Dia boleh tahan. Pada asas pukul-pukul mendidik, bukan remote. Ni remote dengan penendang kat tanah orang tu tak boleh. Faham? Pukul mendidik. Oh, zalim undang-undang Islam boleh pukul. Pergi tanya tengok hak kaki botol. Ni saya hak masa kempen 2008 tu hak belakang sekolah vocational Tepeng tu kan ada Cina Hinum belakang rumah. Ini bila lagi ini Panado nak menang, ini buah bola pimpong nak menang bila dia ada? Bola pimpong. Saya bola pimpong. Ketua muda Tepeng kata kan. Bila lagi nak menang dia kata, kenapa ni? Itu jalan hukum lah. Ingat dia apa menyonya tu. Kenapa? Saya sudah tak larat itu makan tapak kakinya. Laki dia mabuk balik pukul 3, dia buka pintu lambat makan 3 jam. Pintu tu esok pagi bos sekolah lain. Itu dia gajah bini dia. Enggak, kita ni. Oh, kalau mereka bahas kita hukum Islam, tak boleh sebut orang kafir tak suka. Tak boleh sebut orang kafir tak suka. Nak tunggu dia suka bila menjadi kafir. Bodoh.
yang sebut tu, yang kita pergi rumah lah, kata Haji Apardi kan, kita rahmatullah minta kalau boleh kita menang, dia nak hukum hak agama Allah, dia nak, dia tak larat lah kan. Saya meniaga kacang juga Ustaz, kacang rebuh, ada Cina ada talak kacang rebuh kan, duit hak hasil kacang rebuh boleh untuk lelaki dia minum tua, dia pun tak mahu hidup macam tu kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh pun ni kalau kita bagi bantuan semua, siapa anak kecil ye pengek dia cerita habis nak dia dapat semua letih ya kita. Nanti Allah tak apalah. Ya, dia sini apa? Mulut cakap sikit kan, gelek dia ada banyak kan. Ini yang semua tahu dia semua kan. Ya Allah. Tapi tak ramai. Sampai ke saya bersama seorang malam-malam ke Patah jumpa satu toki ikan, dialah pegang, dia ni ayah dah Cina, Temeh, kita ingat kuat dia happy, Temeh ni kita tak berani sajalah dah pak ni waktu yang saya ikut ni dia dah meniaga lama lah ikan, jumpa yang biasa dia nak ajar Ustaz, dah ikut Ustaz nak singgah lama nak tanya, masuklah lama satu animal tu ayah anda, dia dah pegang toki ikan, dia Cina Melayu apa semua jumpa, dah lama lu tak nampak dia ke Panado tak ada, tak meniaga, dia teduh masih Panado lagi kan, Panado lah bulat putih. Tak nak hak, kalau ada hak 3 segi tak suka dengar, tutup telinga. Ada hak 3 segi kata. Tak suka dengar, tutup telinga. Dia lama ni istimewa, dia ada dua-dua. Dan rahmatullah kau malah minta cerita dan jumpa hak topi besar ni. Tetapi lu Panado lagi kan, saya tengok kita tak ni. Dia tengok kali-kali Pak Noh tu dia datang dengan saya yang pakai serban. Panado dia tak tukar-tukar dia tak. Baguslah dia kata. Duduk dia kata. Ini yang baru ke yang itu DP yang tak boleh bolehlah dia ada tapi dia tak boleh merintah, Kalau dia merintah mesti gaduhnya. Bila gaduh macam mana mau menega, boleh menega ke gaduh-gaduh dia kata. Ini tak boleh pakai, ini mau gaduhnya ni dia kata. Kita percaya lu Panado lagi kita terkejut. Kita duk rasa tak ada lah. Ya, nanti rahmatullah. Hamdah nak mah. Dia ingat lepas pandai bahagia, kita pandai. Pergi sekeban masuk ke Cina tak ada masalah apa. Nanti rahmatullah. Dia kadang-kadang dia profesional, orang profesional. Bila kalah dia tak lari, itu baru betul profesional. tak pro. Itu baru betul profesional kan, steady ya. Itu. Aku nak mengajar apa ni? Kayak pukul yang cerita ni. Nanti rahmatullah. Tetapi jika mendapati daripada suatu kelakuan yang tidak disukai oleh suami, perangai yang mencemar Islam, perangai yang menyebabkan si suami berdosa, jadi jatuh maruah suami, dia tak taat kan, punca daripada nak suruh beli beg tangan baru ya, berkelahi sampai tak taat suami kan, nak buat penamuh hangat beg tangan, nak macam hak Rasulullah maksud apa otak pada orang tu. Tengok hak suami Rasulullah maksud tak otak tengok. Perlahan sampai lawan syariat boleh pukul detik lengah ni. Ambah mudah hidup aku sampai anak 8 tadi pah pergi sekali ambut ya, tentang boleh dari sudut hukumnya, tapi mendidiklah
Dia cerita dia dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail besar pun dah jadi Nabi, tinggallah Ismail khalifah di Mekah dan sebagainya untuk meneruskan kerja-kerja dakwah di kawasan Mekah itu. Last sekali cerita dia dengan Nabi Ismailnya, Nabi Ibrahim datang ziarah. Tahun tu dah tua dah, Ismail pun kahwin dah. Datang ziarah, Nabi Ismail tak ada di rumah. Kan? Nabi Ismail tak ada di rumah. Menantu dia adalah isterinya. Ismail mana keluar berdakwah mana-mana tak balik sampai malam. Yang isteri tu ayah Maria sama buat letak Nabi Ibrahim sampai letak semua. Letak tempat tidur dia apa semua sambil yang makan sambil mulut duk bunyi. Tak tahulah ayah Mama kan. Gitulah bahasa kampungnya. Mama macam ni duk tinggal kan, kadang-kadang 3 malam tak kelik ni saya kan kalau seorang saja gitu kan dia kira sangat ni kadang-kadang ni gula apa habis ni buat tak tahu dia cerita ke pak mentua dia. Bukan dia cerita kat orang lain. Isteri Nabi Ismail cerita kat pak mentua ayah Nabi Ismail nama Ibrahim. Ceritalah gitulah lebih kurang ceritanya. Ceritalah hak dia tak puas hati ke suami dia Nabi Ismail. Nabi tu. Bini Nabi Ismail. Tambah kita sekadar bini Pak Mail. Kan? Allah. Tak ada nama Mail ni tak ada. Tak kenal. Tak Allah. Jadi kita cerita, tak apalah Nabi Ibrahim senyap tu anak tak kelik, tak apalah saya bagi dia. Moga Nabi mana bisa duduk dia. Ada je tugas Allah Taala bagi untuk sebarkan agama Allah pada seluruh kaum. Baik tuan-tuan rahmatullah, Nabi Ibrahim tak apa. Dia nak balik lah. Balik ke nulah ke Palestin. Tempat dia di sana. Kesalan dia kata kesalan kat Mail lah. Gitu tuan bahasa saya terjemah guna bahasa. Jangan ada masuk pula hari tu ke roti jala menjadi cerita. Ini hak saya sebut ni hadis. Hadis sahih lah. Cerita. Nabi yang bercerita dalam Quran, Nabi yang bercerita tentang las, tentang lambat isteri ni lah. Nabi Ibrahim pesan kepada, kata mu pesan, aku nak pesan ke Mail lah. Dia balik ke cerita ke salam ke dia, berkurang gitu. Tukarlah benda tikat ni. Tengok tak malam nak benda tikat rumah ni, mu tukar. Kata Nabi Ibrahim, cuba dia tukar benda tikat. Tak apa, Nabi Ibrahim balik. Lepas tu balik Nabi Ismail. Nabi Ismail balik. Oh ceritalah ayah dan Nabi Ibrahim mari gitu begini apa semua. Kata Nabi Ismail kata ada pesan tak? Ayah ada pesan, dia kata benda tikat rumah kita tak lawa. Suruh tukar. Kata Nabi Ismail kata tak apa, benda tikat temu aku ceraikan kamu. Selesai. Nabi Ibrahim, ayah Nabi suruh tukar bini. Dia tak ada buku-buku apa tukar tu. Ingat? Sebab isteri ni tak, daripada Nabi Ibrahim sampai sudah ada cerita buruk Nabi Ismail. Bini kan cerita buruk lelaki. Oh, tak boleh jadi gitu. Cerita ke anak-anak, cerita ke pak mentua kita apa semua buruk suami tak boleh cerita. Sifatlah redha lah kita terima mai. Suami yang tanggung dosa kita semua. Yang kita terima nak nikah dengan dia, betul pasal cerita buruk apa? Kita tak boleh. Bukan perempuan ni apa, itu martabat perempuan, kemuliaan dia. Jihad dia dalam rumah dia. Yang jihad dia dalam rumah dia. Lebih-lebih lagi mengizinkan untuk bermadu itu lagi jihad besar. Tapi yang paling besar ialah orang perempuan dia ke Mekah. Itu Nabi sebut jihad untuk dia paling besar. Baik, apa Nabi Ismail pun kahwin lain. Tahun lepas hari pula Nabi Ibrahim. Tengok lain lah. Benda lain lah. Masuk ayah mari orang itu menikah ayah tak mari. Tanya orang lah. Dia kenal kata ni ayah pun masuk salam gitulah. Ni bilik ayah duduk gini. Dia tahu mujulah segenuk lah ayah apa main kan. Kalau dia keluar berdakwah ke rasa lapar dia di rumah berasa lapar dah ada. Kan dia tak ada apa pun saya masak apa dia makan. Cerita segenuk dia hidup dengan Abang Mail dia bini dia. Kan? Dia tak apa dah. Sampai esok pagi tak kelik Nabi Ismail. Lama-lama dia tak kena balik lah. Setahun sekali dia pergi ziarah anak dia situ. Kan? Dia tahu mungkin salah kat Mail lah. Kata, aku nak pesan lah. Benda tikat rumah dia molek. Esok ada tukar apa. Dia tengok aku kenal ni. Dia kata benda tikat ni lawa. Dia kata gitu kan. Dengan dia usik-usik lah. Jadi Nabi itu bahasa kinayah dia guna kan. Nabi Ibrahim cerita balik. Bini dia cerita itu. Dia tak apa lah. Alhamdulillah.
Gamuk kau sibuk je Nabi-Nabi anak nikah tak nak bagi tengok. Kita tengok jual pak kata jual pak. Mudah cerita kan. Anak nikah tak ada. Serah orang lain tu. Tengok 13 hari, 13 bulan. Nak ngupak tu rambut jual kat mana so. Sama-sama hafal pun kata. Nama dengan ngano kan dengan apa lah. Alhamdulillah. Nabi-Nabi anak nikah 2 kali dia tak boleh tengok. Allah, tentang rahmatullah. Kita anak nikah pepok tak sembahyang. Wah, ajo. Kira tu, dia tak tahu bakar supek yang tak duit. Tak terbelah tempat dia sambut orang kan. Allah. Nak sangat kenuri nak duit orang. Soalan tunjuk sangat tak bakar huduh tentang rahmatullah. Kau tak payah tu kan. Baik tuan-tuan yang rahmatullah sekalian tu kita kan. Tapi taklah kata letak tu salah. Salah bagi duit tak salah tak ada tu salah tu. Kan. Cuma kalau kenuri rumah saya ni orang bagi kita kata makan ni aku belanja semua aku bayar dah. Mana bayar apa ni? Pergi masuk makan. Saya bisa dapat sekali. Ustaz, saya bayar semua dah ni. Nak bayar apa ni? Kita masuk makan. Kita pergi kena kita. Kita ni sedia lah kan. Siapa-siapa nak salah dengan dia kan. Kenuri orang ni. Dia tu berapa ni Ustaz? Saya bayar semua dah. Makan dia dah. Pandai kan tu. Saya pun dapat mudah tu. Di kenuri tu pun dapat pelajaran. Tak apa lah. Ni siapa yang tuan kenuri tak semayang dah. Pengantin tak semayang. Patut tukar berhabis dengan pengantin. Dengan hak-pak-pak mak pengantin tukar berhabis. Tentang Allah. Kenuri pun tak semayang. Semayang lama tu salah dah. Tambah tu tak semayang. Tetapi jika cukup dengan mengancam atau menghardik dan sebagainya, maka yang demikian itulah yang lebih utama. Okey, dari sudut afdaliyah dengan isteri yang nusyus, yang melawan ini, afdaliyahnya kita hardik ataupun kita beri ancaman, dia boleh berubah, cukuplah, jangan lebih-lebih. Kalau boleh jangan sampai sentuh kulit apa semualah, sebab kita dah hidup dengan dia pun ada mak pak dia bela dia elok-elok. Kan? Air kecil begitu begini, cuma dia tak kenal ke kita, dia lawan. Kemudian dia lahir juga anak kita tak ada, dia jaga juga. Boleh mengelak, sentuh muka, sentuh kulit, elak lah. Yang afdaliyahnya kita cakap, sudahlah. Antara rahmatullah, itu bagi orang lelaki lah, dalam hidup berkeluarga, kalau isteri itu nampak degil. Nah, tak makan saman itu, saya umur 64 bercerai kadang-kadang kita dengar kan. Hidup lama lah. Sampai akhir sekali tu tak ada. Mudah jawab jodoh kami sekarang ni. Gitu kan. Allah SWT. Kihapa kalau marah apa pun jodoh kata nak orang lain kerana saya pun tua kalau layan tahu. Kan? Jangan minta cerai. Okey, suami nak kahwin lagi satu, kita minta cerai jangan. Tak syar'i minta cerai. Kalau tahu butuh dia pun esok tu jatuh main saya yang bagi duit tolong bubuh. Dia nak nikah lain. Hamu tolong bubuh bagi duit tolong bubuh esok tu mu bantu suami tak ada masalah apa. Dia ukik tu pahalamu. Dia nak ukik kes tu nak nikah lain. Nak jadi janda kaya nak ke dia. Allah tak apa sosok marah. Sosok sebut sangat dah Ustaz. Dah sebenarnya itu hak. Sebagai satu kehidupan orang lelaki, Allah Ta'ala beri dia sebagai seorang Muslim, dia boleh sampai 4, silalah. Tak payah dia buat kecubruk, dia buat apa. Saya tak mau lagi. Dalam hati nak. Mana ada orang lelaki tak ada yang nak buat muhur. Tak nikah lagi pun pelangan. Bukan kata 4-8 pun dia nak nikah. Tegasnya apa saja perbuatan yang boleh menelurkan ketaatan istri kepada suaminya selain memukul hendak dicubainya terlebih dahulu. Bahasa pencetak menelurkan. Boleh mana-mana perbuatan yang boleh melahirkan isteri itu patah balik taat kepada suami, gunalah. Jalan penyudah dia pukul, tapi lepas pukul pun tak
kebencian dan tidak sepahaman dalam pergaulan sehari-hari di antara suami dengan isteri. Sungguh dah besok kena sedah biasa tak sekenok dah dengan tok laki tu kan. Jadi orang perempuan dia mudah takut. Tak ada buat gitu. Takut. Hak laki pun begitu. Contoh kan, dia takut. Dan kita sampai ke tahap kita bagi dia tu kan. Tengoklah pada kesalahan dia apa semua. Jadi kalau nak duduk sekali terus pun dia jadi tawar hati. Jangan kita ajar sangat naik tangan pada isteri ni, sebab kita dapat dia tu pok dia belah lama lah. Kan? Pok dia belah lama, kita ambil tengah jalan lah. Kan? Lainlah kalau kita pergi menikah dengan hak baru umur 2 bulan, kita belah bini kita. Ya, boleh, tak salah boleh, benar. Ya. Tapi sabar lah. Sah lah kan, sah nikah tu kata sah. Nanti di India itu masuk berita dalam agama ni lah, bagi menikah takut kos tinggi. Jadi kos tinggi, bab menikah jadi kos tinggi. Ada orang miskin ni berpakat di India ni bagi menikah anak umur 6 tahun dengan 5 tahun jantan tina. Tapi masing-masing belah sampai besar tak payah nikah dah tu laki hang ni. Sebab apa tak nikah jadi kos tinggi. Ada masa ingat ni saya cerita dulu. Kan di selatan India ada kapuak yang buat macam tu. Kan? Kita pun duk main mahal-mahal jadi tu. Kita menjadi menyusah. Alhamdulillah. Lalu lepas menikah dah nak menikah tu menyusah. Lepas menikah terus hidup susah. Ya, tak sekenal lah slow tak payah. Alhamdulillah. Dia benda mudah ya. Dalam pergaulan sehari-hari di antara suami dengan isteri, padahal perkahwinan itu menghendaki adanya rasa kemesraan di antara keduanya, melainkan pada hal-hal yang ada hubungannya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara maksiat, tidak harus dalam perkara isteri ini bukanlah dia buat salah apa, dia tak dengar kata dalam bab keduniaan aja. Dalam bab keduniaan sahaja. Dia buat kadang-kadang biasalah orang perempuan kalau dia nak kan. Dia nak dia ulang tu. Ya. Masing-masing ada pengalaman berlaku dah. Saya masih ingat ni kawan saya. Nikah di Mesir. Dia kata aku bawa anak jalan. Duk dukung lah suami ni. Duk dukung gitu jalan. Dia tengoklah orang pasangan yang lain, orang Arab kan dia bawa ada beg dukung tu. Dia tengok suami dia tengok mana. Dia tengok suami dia tengok. Dia kata abang kalau ada beg macam tu sedap kau ni, ada tempat tu dia kata gitu kan. Suami faham dah dia nak ketik tu. Tak apa lah. Dia kata kita duduk mengaji saya ni lah. Dia orang perempuan. Kan? Bukan dia tak faham dia duduk mengaji duit tak ada, aku larat je dukung anak aku seorang je anak. Tak apa kan? Esok bawa jalan pula. Abang kalau ada beg itu senang tak no? Dia bunyi tu. Dia tu sampai 7 kali aku kira. Lepas tu halah dia. Abang tengok orang tu. Dia tengok suami tak layan. Halah dia tu. Abang tengok orang tu bawa ada beg tu. Ada apa? Hak gantung tu. Sekenok tengok orang ni. Orang dia tak tengok. Dia pedagang tu. Dia kata. Payah semua lah. Aku pernah beli juga. Dia orang empat. Macam tu. Kan? Jadi kita kena faham lah. Kadang-kadang mari hak dia nak seguguk tu dia serabut. Nak sampai masa kadang ada seguguk orang dia serabut. Kita masa duk cerita ni manis ni hak bijak. Bukan dia nak tunjuk dia ada apa nama nak tunjuk wangi sama. Kalau berjumpa masa bercinta. Dan duk sekali dengan belacan dengan ikan bilis semua ada baru. Kita nak baru kita tahu. Enggak, kalau kita tahu ada masa dia mari. Dia mari, puak ni buat tak layan. Kawan tu terhubung. Yang kita kira nak cokeh musik, dah dia katok dengan senduk tak pasal. Hak lelaki kena faham benda tu. Enggak, tengok dia begitu sikit apa semua, pergi rumah isteri yang kedua. Untungnya kalau dah 2 isteri. Enggak, kedua pun buat mengamuk juga, pergi yang ketiga. Untungnya kalau 3.
Damailah hati suami, rupa orang lelaki ni 4 baru damai. Dia nak serabut ni kes 1. Haji lawan buka kitab haji lah. Kan haji lawan. Nak betul-betul tenang di tempat. Oh, tak puas hati. Alah, ya kau ustaz tak hidup ngaku bergeruk tak. Teranglah bagi pak. Kan tengok orang hak pak salah Yakub nak tenang katanya. Kan? Tanya ustaz Sidik Nur. Tak ada apa. Saya teringin nak jadi macam dia. Alhamdulillah sungguh. Tak ada nak balik ni Allah. Telefon depan kita ni, telefon yang pertama. Tolong Ustaz dia ambil adik tu. Ustaz Sidik. Saya nak dia tolong Ustaz dia ambil adik lah. Kadang dia kata depan kita tu. So dia ambil lama dulu dia hak tempat. Tak mau hanu hak tu. Alah adik kita juga Ustaz Sidik lah cukup lovely dengan pasangan-pasangan dia. Allah Akbar kan dia punya tu. Feeling je dia bercakap dengan sini-sini dia. Apa kita jadi macam tu? Jangan kena marah kan. Cakap feeling je dengan sikit. Tapi tengok tak ada waktu dia nak rimah tu. Dia bahu gitu tak sah. Dan rahmatullah. Tapi gitu kan orang perempuan dia memang macam tu. Siapa yang boleh kawal orang perempuan yang dia sejak nak marah hujat nak begitu? Orang lelaki. Pasangannya. Itu orang perempuan tu dicipta untuk kita berasa seronok dengannya. Orang perempuan pun dia nak seronok dengan suami dia, tak nak seronok dengan sama dia. Itu LGBT. Kita nak Allah gitu. Kadang dia masak, dia masak hak jenis minat masak kan. Sebab tak larang makan gitu. Pijama juga ah. Bukan dia buat salah apa. Aku duk kata dah larang nak makan mana ni ngarang. Kan? Cuma yang kita sebut ni melibatkan syarat tu tak apa naik suara lah. Untuk menjaga keharmonian. Okey. Hei, lawa muda ada orang anak dia buat balik, mak mari tudung mak dia dah pakai lawa, buat gulung kau mana semua duk tami belakang. Nampak tak duk gitu. Saya biasa jumpa saya geleng kepala. Saya tahu dia ustazah. Dia kenal dia ustazah. Tapi kalau dengan anak-anak pasien dia tak boleh. Dia ustazah ni lah kan. Adik-adik dia mari ada. Aku nak terangkan hari raya. Puasa sebulan hilang dengan hari raya tu ya. Yang hakik lo ni pattern hak ada segabut-segabai bulu ayam balik bulu ayam betul rumah ada tu kan. Segabai-segabai masuk sini rumah dua atas ni belakang dia kunci dari. Nampak lawa tapi tak dia nampak. Tak boleh. Sebab lawan nas kata fadribna bi umrihinna ala juyubihinna. Lawan nas tak boleh. Haram. Supaya tak untuk orang. Nah kita hak lelaki kena tahu. Ya. Pongat tak larat nak beli dah tudung kamu. Ya. Gitu marah ke dia kan. Tak ikut tudung atau tudung salji tu pun tak pasal. Baik. Entah Allah. Hak melibatkan syarat tegak dia faham. Dia sungguh tuan-tuan dia akan bahagia. Dia akan jadi bahagia ketika tegak dalam masalah hak syarat. Begitulah dalam pendidikan anak-anak. Tuan-tuan rahmatullah. Kan kita cuba pandang positif pada anak-anak muda khusus sekali kan dia Allah hidup macam-macam. Hidup macam-macam. Tapi kita Allah sallallahu Muhammad. Saya nak cuba-cuba bantu sebab baru ni. Ada macam-macam lah jumpa kan orang cerita. Saya kata cubalah mengaji datanglah tempat kita tak tahu nak mana marilah ke tempat saya tak ada hari Ahad di punya petai pun ada, masjid lama ada, tak malam itu begini. Masjid lama tu ada kepelbagaian, kalau ada malam aja ni ustaz mari halah politik, dia politik, dia mari cerita ni macam-macam lah. Tapi kakak ni mungkin nak tenang itu begini, kita cadang-cadang lah semua sekali. Dia cuba di anak tu, dia tak tahu apa-apa dengan anaknya. Dia kata ustaz, kata anak tu mengamuk tak apalah melawan mak. Nabi yang kata tak boleh. Kalau ikut mak melawan mak tak kisah, mak anak mak. Tapi Islam agama kita, Nabi kita yang ajar lawan ni tak boleh. Tapi ikut mulah melawan mak, sebenarnya melawan Nabi, lawan Allah. Gila dia cakap macam tu. Anak tak kata bohong. Sampai batu 14 tu keluar daripada kampung mana tu. Sampai batu 14 kita. Ni kita orang tu keluar kan. Anak tu cerita, bapak tu patah balik. Ni kata nak jadi. Kita kena sabar. Patah balik. Patah balik. Kalau nak jumpa mak belum tahu. Buah ni okey lah mak tak kata apa. Lama-lama tak apalah dia anak dia.
Lepas 2-3 hari baru dia sembang kan. Kita mak selalu-selalunya rasa kalau mak merepek ni. Sebelum ni lah. Belum mak dia mengaji, mak dia merepek. Rasa gitu, rasa tak berkelik anak. Patah hati kadang mak merepek, lebih-lebih sangat. Nganjuk kata apa mana-mana pokmu dulu ni. Apa juga. Ambil panggil pokmu ni. Aku ni derita lama lah. Oh, ramai. Mu nak banyak panjang pokmu kat tu. Mak tu, keluar. Kadang-kadang kata, hak ni ayuh hak ni dia. Rasa hati kata lama. Tapi hak ni dia kata, lepas mak dia kata bukan lawan mak tak kisah pun. Tapi lawan Allah ni mak duk mengaji kata kita ni semua Allah yang buat, melawan dia ikut. Dia kata sampai tambah tu 14 tu dia mari teringat lawan Allah, dia kata. Lain kepala dia patah balik. Oh, berkesannya bila kita didik dengan perkataan agama. Sungguh boleh tak ingat nas hadis itu, nas ayat itu, tapi dia faham, dia sebut yang tu. Dia mula nak marah anak dia tu, dia marah dengan menggunakan dalil Quran. Dan dia bukan dia marah ikut nafsu dah. Dulu dia marah sungguh anak dia sebab tak dengar kata dia. Sekarang dia mula marah anak dia sebab tak dengar kata Allah yang dia marah. Tak dengar kata dia pun dia takut berteruk dulu. Dia kenal diri dia. Lama-lama Tuhan tunjuk ni kita bila kita amal, baru kita rasa manis agama ini. Kan? Ini yang kita tahunya, ustaz tolong buat ayat anak saya ni boleh jelong-jelong tengah tidur. Lepas tu tak jadi kecewa dengan ustaz ni, cari ustaz lain pula. Ustaz ni dia mengajar kita bukan bomo. Allah. Gitu. Bila ni? InsyaAllah. Begitulah isteri kita tu, kita nak kahwin kan dia. Betul hafal hadis. Apa ayat Quran apa? Dah dapat isteri semua sekali. Cari pula isteri yang sedih. Kita tak ingat dia kena ingat pula. Allah abang ni malas ni merepek kat saya sebut hadis ni. Saya ingat abang. Kita pun kena sikit. Nak buka tak boleh. Lama-lama bahagia lah rumah tangga tu. Hidup dengan Quran dan hadis. Taklah jadi pan ke apa ke. Akhirnya ke situ. Kita nak lupa Quran hadis. Mana hidup lupa dengan Quran hadis. Update status ni kita kata orang. Fitnah orang. Saya baju serupa pun jadi isu. Sedondong jadi isu. Suka orang nak pakai sedondong tak sedondong. Allah. Hidup apa. Saya teringin juga nak dengar ceramah dia. Dia cerita dasar perjuangan dia. Kita ni betul lawan parti pemerintah lawan begini. Saya nak dengar ceramah itu macam tu. Tapi daripada dia tubuh sampai kelar 2-3 minit dia katakan ada nak lawan ni. Hak lain dia hantam dekat parti lama dia pak. Benda apa mu tubuh buat benda malu tu. Tubuh untuk fitnah orang lah apa dia tak segenap. Tu yang mula nak patah balik semua sekali tu. Semua dapat hanya cengeng macam dia juga tak apa. Tak megah pula kan. Tunjuk kalau ada pun dapat orang masuk itu gini lah, biarlah. Kita marah kan. Mau nak patah balik mari pun kita marah. Tuan-tuan. Cuma cara tu rasa siang. Waktu anak-anak muda banyak mari tu cerita dan dia tak kenal. Anak-anak muda ni yang saya ada kawan, tak tahu anak muda demo kan. Sebenarnya dia serabut dengan pergaduhan ini. Ikhlas dia cerita. Dia kata balik rumah pun tak bahagia ustaz. Bila ikut perjuangan Islam lah ustaz, dia kata gini bunyi pula bergaduh. Kami nak ni ke mana lagi ustaz? Kami tak ada ilmu. Apa ni? Dia kata serabut lah. Asal hak muda ni buat kacau semua. Dia serabut nak beli apa, nak menikah susah. Mahal. Beli barang mahal. Yang nak lawan, nak kuasa jadi parti pemerintah ni bergaduh ikut dah ni apa ni. Yang jadi masa kami yang muda, saya muda ni. Serabut beci dia tengok. Allah. Kita nak tenang-tenang. Nak Malaysia yang tenang. Malaysia yang damai ni semua teruk. Kan? Tak payah sampai licin macam piring dayak hanyak pun tak ada nak tukar ni. Teruk punya mahal. Allah. Siap kami yang muda lah.
Saya tak boleh redha siapa dia hak tua-tua bagi hak pokok ni menang. Sudah suruh menunggu ingat mau direct lah menang lama dah pokok tu. Kami hak muda yang kena zalim. Ya. Mau tak apalah ada tanah pusaka besar luas kami nak beli rumah tu. Tuan-tuan rahmatullah. Dan hidup oleh hutang sampai ke mampu. Allah SWT. Mana ada orang boleh buat rumah tanpa hutang? Apa cerita mereka? Jumpa budak hak umur 35 ke bawah, dia boleh duduk rumah dia sendiri, dia buat rumah tu tanpa dia hutang atau dia beli. Mana ada orang beli rumah rumah ni cash? Hak tu taman lela hak baru tu pergi tanya, tak nak seko hak beli cash. Nunjukkan tak ada duit ke kita. Entahlah Allah. Ini mana kira dia ya. Saya baju serupa menjadi isu. Ni isu hak ni banyak lagi. Entahlah Allah. Baik. Macam mana kita enggak bicara ni kan? Macam mana keluarga tu bahagia? Suami serabut, isteri main duk kata kau nak tu nak ni kalau tak ada ilmu. Hak suami duk serabut nak buat bagi ada rumah dah tengok anak-anak kadang kawan sebelah tu boleh beli mainan anak tu. Dia kata apa? Abang nak mainan macam tu juga. Saya pun ada anak besar dia tahu. Kan? Di rumah tu Allah. Dia tengok muka dia teriak jebet-jebet enak juga kan. Kita nak buat tu tak nak susah. Kan? Hidup tu buat salah pun kan cerai. Bayar cerai. Apa tu anak membesar juga bukan anak tu lepas cerai kau nak sesuatu ya anak. Dia membesar juga. Dia tengok mak dia lain banyak. Ayah dia belai, ayah dia baru nama lain. Ayah kan naik. Maka jadilah mereka naik motor. Enggak, depan-depan kita kok suka dia belah kot dah. Itu kita nak mahu antara Allah. Siap. Ya. Saya singgah ke program Ustaz Azhar terus 1 bulan naik sikar di Gombak tu. Tepi, sorry Gombak tu tepi jalan tu betul. Lentang tu dia buat pagi ya pukul 8. Ya Allah, orang tu tak ada mudah benar. Ada hak sikar, naik sikar juga. Hak sikar tu harga 29,000. Sudah tekan bagi aku lepas putih rumah. Tak lelek, kata rahmatullah. Tapi ramai nak kita muda, nak mari dengar lah. Penyelesaian. Batu hadis tadi terkena makna dia. Akhirnya Islam ni dia dagang. Orang ramai nak dengar. Produk baru. Jadi rasa macam baru balik. Sentiasa baru. Penyelesaian dia begini. Tapi kalau kita semua yang mengaji ni tuan-tuan, boleh tahu akhlak Islam yang sebenar, kita tunjuk rupa Islam ni, keluarga kita damai, tenang tengok. Pasti lagi mahal lagi orang nak produk Islam ni. Nanti rahmatullah. Cuma masalahnya hak nak jadi parti Islam pun dia pecah, itu masalah tu. Tapi itu fitnah akhir zaman lah, kita nak kata apa. Saya ingat Syekh Sya'rawi, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, cari YouTube ada. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Hak ni dia terjemah dah. Tajuk dia pesanan akhir. Waktu dia duduk dia tak bangun dah dalam TV, tak duduk di rumah dia, makna dekat sana nak pergi dah. Syekh Sya'rawi ni. Pemberitahu mari lagi mai tanya. Dia boleh cakap lagi kita kata dakwah dia tu. Tanya dia apa pesanan dia. Dia kata wahai umat Islam, satulah dia kata. Jangan ada kumpulan Islam dakwah dia benar, yang ni benar dia kata. Pakat benar jadi pecah umat Islam, mana ada kebenaran lawan kebenaran. Kebenaran ni lawan dia hanya kebatilan sahaja. Mana ada kebenaran lawan kebenaran? Mungkin dia kata dia benar, hak ni pun benar, lawan. Bodoh lah, benar dah dia benar, lawan benar. Tak ada. Tak ada dalam Islam ini kebenaran lawan kebenaran. Ingat sampai bila-bila, hak muda-muda, ingat sampai bila-bila. Jangan kita nak pecah macam sana. Tak ada. Dia yang ada kebenaran lawannya kebatilan, lawan kebatilan. Ini dia buat rasa kalau dia ada dakwah dia benar, tuduh kan. Dia ni kita nampak benar lah, dia pun nampaklah Islam. Tapi akak tu dia ada dakwah gini, tak tahu lah dia. Alhamdulillah. Kalau jujur ikhlas nak duduk pada kebenaran, duduk. Tak payah nak lawan kebenaran dengan kebenaran. Tak diizinkan oleh syarak. Tentang yang rahmat Allah sekalian.
Allahu salli ala sayyidina Muhammad. Betul, kita jangan gaduh sangat. Ini kadang-kadang mari pula hak jenis nak gaduh pun dia patutnya buat penerangan, tetapi gaduh. Contoh masalah kulu, masalah tahlil, masalah sapu muka lah benda kan, nak semayang, gaduh. Tak boleh ni bid'ah. Mari serang tu. Serang tak jadi. Patutnya beri penerangan, bukan serangan. Bagi penerangan. Contoh kalau bab sapu ni tuan-tuan, selesai lama dah. Ulama sebelum kita kata tahu dah selesai. Semua kita tengok hadis ni 34, kita hadis cerita hak sapu lepas sembahyang ni. Ada Nabi letak tangan di atas bumbung kepala sapu sampai ke bawah ni kan. Itu hadis. Kita cek semua hadis tu hadis dhaif. Betul hadis dhaif. Hadis taraf dia dhaif. Jangan kata bid'ah sebab dia hadis. Cuma kedudukan dia dhaif. Dhaif dari sudut apa? Sebab ada masalah pada perawi itu. Siapa dia? Seorang daripada dua ataupun dua orang. Masruk kata masalah. Ada nama perawi ni, nama ni. Perawi ni seluruh ulama kata dia ni tak siqah. Kan? Dia ni tak siqah. Jadi bila ada dia ni dalam mana-mana senarai sanad, hadis tu jadi dhaif. Bukan kata-kata nak hadis tu yang salah. Tak salah tak sanad tu. Kata salah tak sanad tu ada perawi yang lemah, perawi yang tak siqah. Sebab tu dia jadi dhaif. Tak siqah pun perawi tu hak zaman dulu, bukan zaman lah. Tak siqah dia apa? Okey, dia masuk masjid kaki kiri. Tak siqah dia apa yang kata kita kata hadis yang ada dia ni jadi dhaif. Sebab dia perhati tengok dia ni memanglah dia ustaz juga, tapi dia cakap kerana dia campur-campur hadis. Tersilap campur tu ni menunjukkan dia lemah. Tu je kesnya, bukan dia jahat mencuri. Bukan dia berzina. Okey, dalam aturan tu. Tapi kita terima tu hadis dhaif. Sebab itulah hadis dhaif yang macam tu diterima pada fadail amal, tidak pada hukum. Maka orang nak sapu-sapu ialah pada fadail amal. Yang kita tutup bid'ah tu pasal apa? Tu nak menyerang nama dia. Patut buat keterangan, bagi bayar. Ni mari nak menyatu umat, nak suruh orang ikut Islam, kan nak suruh orang pecah. Tak ada akal ni, tak ada hikmah. Alhamdulillah. Begitu, buat penerangan dengan jelas. Bagi faham. Tanya rahmat Allah sekalian. Saya pergi ke Mutiara Damansara. Sebab kena pagi Jumaat atau bulan itu kuliah subuh. Jadi ada orang putih yang suka merantau Muslim lah. Dia kata, aku mari di Malaysia ni lama dah. Aku di Afrika tak ada, di Mesir pergi tak ada. Di Malaysia ni lumayan mesti pagi Jumaat baca surah sajadah dengan insan. Kenapa? Orang tu tolong translate nak tanya saya. Saya kata ada hadis Nabi gemar, Nabi suka pada pagi Jumaat. Dicuri riwayat oleh Jabir, ada riwayat ini kata Nabi bakal baca. Disusun oleh ulama, ada Manawi, ada susun bacaan-bacaan surah yang sesuai pada sembahyang fardu. Sebab bila sembahyang fardu dia sahabat dengar Nabi baca jelas, Nabi jadi imam. Mayang ni hari ni Nabi baca surah apa insya. Sebab para sahabat nak ikut. Sebab Nabi itu uswatun wa qudwah. Nak ikut lah. Bukan nak baca sebarang dah. Nak ikut Nabi baca apa. Tapi hak dia ingat ni sebab macam mana boleh datang subuh tu? Sebab hak muda-muda sampai hak tua pun dia mudah ingat kata Nabi datang subuh tu Nabi baca. Sebab tiap-tiap kali jemaah dengar surah tu. Jadi hak tu hak diulang tu hak mudah ingatnya. Betul tak? Jadi bukanlah Nabi baca sampai setiap subuh strik terus baca sajadah dah. Cumanya semua banyak riwayat semua. Pagi subuh jemaah dengan yang ni banyak kekerap kaliannya itu. Itu dia kata bukan apa. Aku takut orang sebut wajib. Orang-orang kemudian dia kata wajib pula baca pagi subuh gini-gini. Dia kata dia bimbang itu. Saya kata itu kebimbanganmu. Sebab kita tahu tapi tak buat pencerahan. Buatlah pencerahan cerita sebab apa kita amal sajadah begini-begini. Tengok ulama-ulama yang tulis kitab hadis, kitab yang tulis karangan tafsir. Sebelum daripada dia nak tafsir surah, ada cerita kelebihan surah, kedudukan apa. Semua majoriti tafsir begitu.
Yang kita kemudian ni bagi tunjuk pandai, bukan nak terang. Mana nak tunjuk hero? Wah, bagi sedap sokong soalan pagi aku dia tahu. Tuan-tuan, nak masalah apa? Jom kita amal sama-sama gitu dah kan. Allah pahala. Kita bab keluarga, nanti kita tak bahagia. Sebab banyak benda kita tak tahu. Mengaji lagi. InsyaAllah. Baik. Karena kalau kita sampai ketahanan buku-buku ni, kata dia menghilangkan kemesraan. Padahal kita melainkan hubungan-hubungan yang melibatkan kemaksiatan pada Allah, kita kena tegas. Imam Nasai rahimahullah telah mengeluarkan satu hadis yang diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha dalam permasalahan ini. Katanya, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan lahu wala khadiman qat wala daraba bi yadihi syai'a qat illa fi sabilillah aw tuntahaku hurumatullah falyantaqimullah. Rasulullah SAW tidak pernah memukul istrinya itu baru kena, ataupun pembantunya, yakni khadam kalau ada, sama sekali, dan tidak pernah dia memukul dengan tangannya sesuatu apapun sama sekali kecuali pada jalan Allah sahaja, ataupun bila dilanggar larangan-larangan Allah lalu dia menghukum kerana Allah. Itu sunnahnya. Benda yang melibatkan kita tegas. Contoh masalah Aisyah kerana cemburu sangat si Hafsah mari hantar semangkuk sup. Itu hari dia masak. Tapi Hafsah ni ada lebih di rumah dia, barangkali dia masak mari hantarlah ke rumah ni. Dia pegang-pegang ngetor cemburu. Ngetor kan, ngetor tangan sampai tahapah apa nama makuk tu pecah lah. Nabi kata mengganti. Tegas. Walaupun dia sayang no, tapi tu kata keadilan. Fa'in lan ta'dilu fawaidah. Kalau tak mampu adil, nikah satu cukup. Oh, segenok dia mah. Anggap dia. Tak mampu adil, satu cukup. Tak kira lah walau hak kita sayang tu kena adil. Kata rahmatku marah dia. Mengganti, ambil makukmu pergi. Buat pergi ni dengan bazir Tuhan lagi yang marah Nabi. Hak tu je. Hak tu ada. Jadi saja-saja sikit kan tolong mek air, tolong mek pal tak layan sikit sebanyak tu. Nabi buat biasa je. Ada isteri Nabi, kalau kita baca surah Talak dan surah Tahrim, ada di antara cerita-cerita dalam itu, hadis-hadis yang menghuraikan tu, ada isteri Nabi ni ada yang pernah tolak Nabi sampai terpusing dada pun ada. Marah. Itu dia terbiasa. Nabi kata biasalah orang perempuan. Sampai mak mentua Nabi lah, mak kepada isteri dia tu, hari nak marah. Biasa perempuan yang mari kus-kus dia nak marah kan. Mak dia kata, mu ni orang lain semua sayang ke Nabi. Mu buat apa? Mu dah belum jadi bini dia, bertolak berjadi dia. Nabi buat tak layan lah suami dia. Kau suka dia lah nak layan. Buat kita sampai terpusing Nabi. Kata di Nabi, biarlah mak, lebih pada tu pun dia bisa buat. Nabi nak marah setakat tu. Dia nak marah tu. Nak marah tu lebih pada tu dia buat. Tu dia nak marah. Dia tu je perkataan Nabi SAW yang pernah saya baca cerita, yang belajar dalam cerita surah Talak, surah Tahrim itu. Tentang yang rahmat Allah sekalian. Talak, surah Tahrim itu ni banyak cerita berkisah dalam rumah Nabi SAW. Yang dia pernah cerai je lah sebenarnya Hafsah kan. Dia pernah cerai dan diminta Nabi rujuk semula itu. Bukanlah kata Hafsah tu jahat dah. Cuma berlaku asbab itu untuk mencerita kepada umat bagaimana perceraian dan bagaimana nak rujuk. Dan kalau semua usaha ini sudah dicobai tetapi tidak berguna juga dan ditakuti jurang perselisihan di antara dia dengan istrinya akan merebak, maka ketika itu boleh diminta campur tangan oleh orang-orang dalam masyarakat Islam serta orang-orang cerdik pandai supaya mereka berusaha untuk memperbaiki perhubungan di antara keduanya. Mereka patut memilih seorang orang tengah dari pihak suami dan seorang lagi dari pihak isteri, dan dari orang-orang yang terkenal baiknya dan lurus perjalanannya. Moga-moga mereka dapat menuluskan niat dalam menguraikan simpulan ketegangan di antara suami isteri itu dan membetulkan mana-mana yang tidak baik, sehingga Allah akan memberikan taufik
kepada keduanya untuk menyatukan perhubungan di antara kedua suami isteri itu kembali. Baik, yang ni kena pada kita semua. Kalau jumpa kes-kes macam ni, keluarga tu dah bertegangan, sangat-sangat dah hampir nak melerai, kita ni bukan orang yang orang yang jadi masyarakat ni patutnya berusaha seupaya boleh cari jalan untuk memperbetulkan, jangan sampai dia pecah keluarga itu. Entah rahimakumullah. Patutlah kita adakan sistem naik qadi dan sebagainya untuk buat jadi orang tengah dalam kes-kes suami isteri. Kan? Dia dalam kes adik-beradik ni dia tak ada sangat. Dalam apa sebab adik-beradik kok mana pun dia tak ada berkelahi lah macam mana pun dia tak ada penceraian. Aku cerai mu adikku aku cerai, tak ada. Kan? Kelahi lah, berguling macam mana pun dia tetap abang lah, adik lah. Tetapi dengan isteri ni dia boleh hubungan. Sebab tu isteri yang celaka ialah isteri yang cuba memutuskan hubungan. Mula-mula sekali dia dapat laki ni, dia putuskan hubungan laki dengan adik-beradik, dia putuskan hubungan laki dengan mak ayah. Itu memang celaka. Sebab tu orang kata hak ni kena nasi kangkang. Kata gitu. Mula adik-beradik celaka punya kat ipar. Jangan jadi gitu dah. Jadi orang yang adik-beradik dia pun nak putus, kita kuat dah balik. Itu tongkat di tangan tu isteri solehah. Kan? Abang terasa dengan mak abang tu. Allah akbar, kita ni dah begitu beginilah, baik. Alah abang, orang tua macam tu lah. Ni dah, I dah kata kat you lama dah, mak you tu memang I tak suka. Siap. Apa lagi I tak kena? I pergi Mekah, I beli jubah kat dia. Oh, lebih tau. Tu siap. Nah, agak sedekah habis. Yang baik dia orang uduh macam mana pun dia mak suami saya, awak kan suami saya, dia mak. Kalau dia tak ada, saya pun tak ada suami. Oh, yang tu yang suami tu saya. Ya. Tapi dapat suami pongoh ada juga. Alah aku lah tak ada. Tahu apa aku? Balahnya tu pula. Tu termakan hati lah isteri. Kan hak tu suami isteri tu cetik telinga suami tu. Orang nak pujuk dia elok, marah kita pula. Boleh. Sebab tak boleh lah. Kan? Suami tak betul, dia tik telinga sikit. Tuan Allah. Allah sallallahu. Biar kita nak babit tajuk sikit lah. Jadi hak masyarakat ni jadi orang tengah, kita orang tua jangan masuk lah. Anak saya dah jumpa, mari mengadu. Mari tu hari apa? Bulan 12. Saya duduk di cakap sini ni, di Kulim. Panggil pergi juga di Kulim. Pergi juga lah. Apa nak cerita apa? Saya nak tinggal lah isteri saya, Ustaz. Desing kita dengar. Tapi umur nikah 4 tahun. Saya bahagia 6 bulan, Ustaz. 4 tahun dah saya merana. Cerita lah. Isteri dia mengikih dia lah. Mak tua masuk dalam kita. Dia kata, makmu sendiri kata apa? Mak saya sendiri kata, saya bagi duit kat mak saya. Dia boleh saung saya, Ustaz. Abang, saya duduk berhati tu, abang bagi duit kat mak abang tu. Abang bagi berapa? Orang tua tu bagi 10 2 sudahlah. Dia mak saya ikut suka saya lah, Ustaz. Saya nak bagi berapa? Dia boleh arahkan saya. Namanya saya tak bodoh sangat, Ustaz. Saya rajin mengaji. Ni jumpa Ustaz. Saya tahu Ustaz tak ada selesai masalah saya. Tapi Ustaz kalau dengar. Dengar juga. Sebab aku ada cerita habis. Lalu saya kata, mak kamu sendiri kata apa? Mak saya kata, kalau mak tak mau tengok dah menantu yang ni. Kan? Mak sayang anak mak. Mak tahu. Tapi mak tak maulah nak kacau keluarga apa. Hang fikir sendirilah, tapi mak tak. Saya kata, dengar kata mak, sudah. Mimpi lah. Betul ada cerita soal. Memang tengoklah. Kan? Tengoklah si isteri tu. Kan? Dia masalahnya dia ada anak, dia duda, ada anak. Kan? Anak dia tak boleh balik langsung.